Kita persilakan Nia untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ramadhani binti Zakaria. Saya berumur 11 tahun, merupakan anak kedua daripada 5 beradik. Saya bersekolah di SK Gonangka. Saya merupakan seorang pengawas pembimbing rakan sebaya. Saya juga aktif melibatkan diri dalam catur atas talian peringkat kebangsaan dan negeri. Saya juga menyertai pertandingan tenis peringkat daerah. Sekarang sedang giat berlatih untuk menyertai pertandingan pidato peringkat daerah dalam Karnival Bahasa Melayu. Saya juga merupakan ahli kelab TV PSS sekolah dan merupakan ahli pasukan gamelan sekolah. Kami pernah membuat persembahan gamelan sewaktu majlis pembukaan Kampung Budaya Terengganu di Museum Losong. Saya bercita-cita ingin menjadi pegawai bomba. Pada waktu lapang, saya suka membaca buku komik. Seterusnya kita persilakan Nia untuk lisensi buku. Lisensi buku saya berjudul Joget Gamelan Terengganu dan Pahang, penerus tradisi seni persembahan Istana Kesultanan Melayu Melaka. Buku ini diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia dan ditulis oleh Haji Ahmad Omar bin Haji Ibrahim. Beliau merupakan bekas guru sekolah rendah yang bertugas di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada waktu itu. Buku ini mengandungi 210 muka surat menceritakan tentang persembahan joget gamelan, iaitu sejenis kesenian istana yang terdiri daripada satu kumpulan penari kanak-kanak perempuan yang diiringi oleh satu kumpulan orkestra menggunakan alat-alat gamelan. Buku ini juga dibahagikan kepada 5 tirai atau bab utama, iaitu tirai 1, pengenalan aspek perkembangan kesenian istana; tirai 2, skapul sirih suatu perjalanan; tirai 3, persembahan; tirai 4, muzik dalam joget gamelan; dan tirai 5, pembuatan gamelan. Joget gamelan berkembang di Istana Pekan Pahang pada awal abad ke-18 hingga abad ke-19. Ia dipercayai dibawa dari Istana Riau V. Seterusnya, ia dibawa pula ke Istana Terengganu sekitar tahun 1920-an dan dikenali sebagai Joget Gamelan Terengganu. Kumpulan penari gamelan ini dinaungi oleh Tengku Ampuan, iaitu isteri kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Sultan Terengganu pada waktu itu. Tuan Haji Ahmad Omar bin Haji Ibrahim menulis buku ini kerana cintanya yang mendalam kepada kesenian gamelan ini dan sanggup merantau ke Indonesia untuk memperdalamkan pengetahuan beliau mengenai kesenian gamelan. Buku ini mempunyai banyak gambar-gambar tokoh perjuangan seni gamelan, gambar jenis-jenis tarian gamelan, penceritaan dalam tarian, jenis-jenis lagu gamelan, alat-alat permainan gamelan dan pembuatan alat-alat gamelan. Buku ini menarik minat saya untuk membaca kerana tarian dan muzik gamelan sangat unik dan lain daripada muzik yang lain. Penarinya yang berpakaian sopan dengan pergerakan yang lemah gemar itu mempunyai maksud dan cerita yang tersendiri. Begitu juga dengan muzik gamelan. Muzik gamelan yang dimainkan di negara kita, khususnya di Terengganu dan Pahang, adalah muzik berat yang berasal dari istana, bukannya gamelan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu. Pemuzik gamelan pada masa sekarang terdiri daripada pemain lelaki dan perempuan. Muzik gamelan ini biasanya dimainkan di istana atau di majlis-majlis kebesaran seperti majlis convocation di universiti. Terdapat banyak lagu joget-joget gamelan
seperti lagu Timah Puro, Togok, Topeng, Kulit Serirama dan sebagainya. Terdapat juga penerangan tentang kostum yang digunakan oleh penari sewaktu mengadakan persembahan. Pemuzik akan memainkan alat muzik secara duduk. Alat-alat muzik gamelan biasanya diperbuat daripada tembaga yang ditempa untuk mendapatkan bentuknya yang tertentu. Antara alat muzik gamelan ialah kenong, bonang, keramang, sarung barong, gong ibu dan anak serta gendang. Seorang pemain gamelan di sekolah saya sangat teruja kerana dapat mengetahui sejarah serta asal-usul muzik gamelan ini. Generasi muda hari ini perlu membaca buku ini agar mereka tahu bahawa tarian dan muzik gamelan ini sangat unik dan wajar dihidupkan agar ia tidak ditelan oleh muzik moden yang ada pada hari ini. Kita patut berasa bangga dengan warisan kesenian budaya kita. Baiklah, dengan soalan cikgu ya. Okey, jika kamu menjadi Johan dan mewakili daerah, kamu akan buat apa? Boleh sambung ayat cikgu. Jika saya menjadi Johan dan mewakili daerah, saya akan berusaha bersungguh-sungguh dengan membuat persiapan seperti banyak membaca buku, membuat latihan pengucapan dengan lebih baik supaya saya lebih yakin dan berani untuk melontarkan pendapat. Selain itu, saya juga perlu ada pengetahuan tentang peristiwa semasa supaya saya dapat menjawab sebarang soalan jika ada berkaitan. Justru itu, saya juga perlu membaca surat khabar untuk menambah pengetahuan saya. Saya tahu untuk menjadi seorang ikon Nilam yang baik, saya perlu banyak membaca buku. Saya memang suka membaca terutama buku cerita keluaran anak Muslim dan komik. Saya juga ada melayari beberapa perpustakaan maya untuk membaca buku. Membaca bukan sahaja dapat menambah pengetahuan saya, malahan saya rasa seronok apabila dapat menghabiskan sesebuah buku yang saya baca. Membaca juga dapat mengisi masa lapang saya dalam masa PKP ini. Sebagai ikon Nilam, saya juga perlu menunjukkan contoh teladan dan sikap yang baik kepada semua. Sebagai pengawas pembimbing rakyat sebaya atau PRS, saya telah dilatih agar sentiasa berketampilan yang baik, sentiasa bersedia membantu orang lain, berfikiran positif, mengutamakan kebersihan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kejayaan ini sudah pasti secara tidak langsung akan mengharumkan nama sekolah saya. Dengan ini dapat membuka peluang untuk saya memajukan diri saya. Saya juga ingin menjadi contoh kepada rakan-rakan saya supaya menjadi amalan membaca ini sebagai satu budaya dalam kehidupan. Jika saya dapat mewakili daerah dalam pertandingan ini, saya akan meminta nasihat daripada guru-guru saya bagaimana untuk membuat persiapan sewajarnya agar saya lebih yakin dan berani untuk berhadapan dengan orang ramai, terutama barisan hakim nanti. Saya akan pastikan agar dapat membuat persiapan yang cukup sebelum pertandingan berlangsung. Saya juga akan meminta ibu dan bapa saya mendoakan terbaik untuk saya. Yang penting, saya akan mencuba sedaya upaya untuk muncul sebagai peserta terbaik nanti. Saya tahu bukan mudah untuk menjadi ikon Nilam peringkat daerah, peringkat negeri atau kebangsaan. Tetapi yang penting, saya mesti mencuba dan buat yang terbaik kerana usaha itu tanda kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat saluran? Semoga impian dan cita-cita saya
dan harapan ini akan menjadi kenyataan, dipermudahkan. Inilah Nadi Ilmu Amalan Membaca.